Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita sudah bersedia untuk menceritakan tentang satu lagi topik yang panas pada malam ni, sebab ramai daripada anda saya kira yang ada masalah ni. Nama GERD ni, Gastroesophageal Reflux Disease. Ada juga orang confuse mengatakan, dok, samakah dengan acid reflux? Lepas tu ada pula orang tanya, dok, sama pula dengan heartburn. Saya ada heartburn, sakit ni, pedih ulu hati ni. Macam mana? Ataupun setengah orang kata indigestion je, tidak lawas pencernaan kita. Jadi semua-semua ni kadang-kadang pakai satu nama senang lah malam ni. Kita fikirkan tentang GERD yang ada berasingannya dengan masalah gastritis. Kalau gastritis tu lain, ada gastric ulcer, duodenal ulcer yang pecah, yang boleh berdarah, yang boleh membahayakan juga tu. Tetapi malam ni yang lebih ramai orang kena ialah masalah acid reflux atau GERD ni. Okey. Dalam 3-4 tahun lepas ni saya dah buat 2 kali rencana ataupun bicara tentang GERD. Memang ramai betul yang follower yang cuba mendapat manfaat, alhamdulillah. Tapi malam ni saya nak tambah ilmu, boleh tak? Supaya you boleh buat di kalangan anda yang kalau tergesa-gesa ke office dia kena attack tu, macam mana you nak buat? Jadi malam ni saya bagi satu lagi amalan. You perasan tak, dalam minggu ni saya banyak bagi fizioterapi ataupun amalan-amalan refleksologi yang memang kalau you buat betul-betul dan istiqomah dan ada keyakinan, jangan ada sebarang was-was. Selalunya saya minta you buat dalam masa 3-4 minggu ataupun paling kurang 2 minggu dulu sebelum you nak tinggalkan ataupun you nak katakan benda ni tidak menghasilkan apa-apa langsung. Sebab yang saya bagi selalunya ada benda yang bermanfaat. Dalam semua-semua amalan ni, salah satu daripadanya ialah saya dapat manfaat daripada kalau ada masalah berdesing telinga ataupun kurang sikit pendengaran bila dah berumur. Itu kita dah, saya sendiri dah merasainya. Jadi saya rasa benda-benda lain seperti GERD ni pun boleh kita dapat. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya dah nampak ramai yang kata kalau dia tak kena pun adik-beradik dia kena. Dan setengah orang tu dah bertahun-tahun lamanya, bila dia baik balik kadang-kadang dia boleh datang balik. Betul? Jadi saya faham betapa siksanya GERD ni, sehingga kan ada setengah doktor sampai terpaksa memberi ubat anti kemurongan, anti anxiety, tak lawan keresahan. Ada ubat untuk lawan yang tak boleh tidur pun ada. Bermaksud kita kena bagi ubat untuk mententeramkan jiwa. Sampai macam tu sekali baru dia dapat manfaatnya. Sebab apa? Nak memperbaiki GERD ni dia mesti dalam keadaan yang rest, berarti dalam konsep parasympathetic nerve. Tak apalah, nanti you confuse pula kan orang yang selalunya kena GERD ni mereka juga ada banyak stres kan, tahu tak? Okey, mereka boleh dapat sakit yang orang kata apa, susah telan pun ada setengah orang ada bloating, ada kembung, ada sendawa pun ada yang rasa-rasa macam nak kena heart attack pun ada, jangan main. Ada yang batuk tak berhenti-henti, chronic cough, ada yang wheezing macam kena asthma, dan kadang-kadang suara pun boleh bertukar. Tak salah cerita sampai boleh bawa kepada kanser semua, nanti orang takut pula. Tetapi kalau terlalu lama asid tu naik ke atas bahagian you punya kerongkong ni, bahagian esophagus naik ke kerongkong ni, setengah orang sampai rasa gigi dah nak longgar pun, ataupun dah mula gigi pun dah mula rosak, ataupun dah macam reput-reput sikit, rasa asam, rasa masam, rasa asid, rasa metal dalam mulut ni. Berarti dah sampai ke atas dah. Reflux maksudnya patah balik, ataupun setengah tu sampai masuk ke dalam paru-paru. Tu saya bagi yang macam mana siksanya kalau diambil secara enteng. So malam ni kita fokus dah faham kenapa GERD tu berlaku kan, sphincter ataupun dia punya spring antara esophagus, bawah pada laring kita tu ada esophagus nak masuk ke stomach. Jadi dia punya macam pintu tu kadang-kadang dah loose spring dia, ataupun dia punya diaphragm kita yang membahagikan antara paru-paru dengan bahagian abdomen tu, diaphragm pun dah jadi orang kata apa, loose, longgar. Bila longgar tu kadang-kadang spring dia tak boleh tutup rapat,
Asid boleh naik balik. Anda kena tahu asid dalam perut berapa? pH dia 1 hingga 3. Maksudnya 1 pH 1, pH 2 atau pH 3. Kalau pH dia atas pada 4, berarti you dah ada masalah dalam perut you sebab tak cukup hydrochloric acid. Jadi satu tempat yang paling acidic dalam body kita, organnya nama stomach. Dan bila kita lagi berumur, lagi kurang asid. Bila lagi kurang asid, lagi senang dia jadi terbuka pintu untuk reflux tu berlaku. Berarti kalau asid dalam badan kita tak cukup, dalam stomach terutama sekali, maka inilah yang dijadikan GERD. Orang ingat kalau GERD adalah asid kan, buat apa nak kena asidkan lagi stomach kita. Jadi kadang-kadang orang pergi ambil air alkaline sangat ataupun masuk benda-benda sodium bicarbonate yang terlalu alkaline, pergi beli mesin-mesin yang sampai pH 9, 10 semua tu, semua dah kena tipu, semua dah tak faham. Lagi banyak alkaline yang masuk dalam perut you, lagi rosak dan menyebabkan GERD tu bertambah teruk kan. Sebab tu kita sebelum makan kita tak benarkan you minum air, terutama sekali air kosong. Sebab apa? You mencairkan lagi asid you, maka nanti GERD you akan lebih jadi teruk. Satu, nombor dua, you nak digest you punya makanan pun susah, terutama sekali makanan seperti protein. Baik, ada lagi. Kalau dia dah naik ke bahagian esophagus, you biarkan, you buat secara tak ambil pot, lama kelamaan esophagus tu boleh jadi pre-cancerous. Tahu pre-cancerous tak? Sebelum jadi kanser, dia asid tu dah makan kulit-kulit ataupun lapisan-lapisan di dalam esophagus kita ni. Dah lah sakit, dah lah macam tajam macam pisau. Jadi kita kena ambil, orang kata peduli. Kalau doktor dah bagi kat you antacid, dah bagi H2 blockers macam Tagamet, macam Zantac, itu pun dah tak jalan juga. You dah dapat Nexium, dah dapat macam-macam lah ni yang dipanggil proton pump inhibitor tu kan. Jadi PPI tu semua-semua tu banyak pula kesan sampingannya yang teruk-teruk. Dah makan ubat nak bagi baik GERD, bahawa ada lebih kurang 10 lagi penyakit yang boleh datang disebabkan oleh side effect kesan sampingan ubat. Jadi saya dapat tahu anda pun dah belajar. Dulu-dulu saya dah kata you kena ambil apple cider vinegar, antara terbaik untuk merawat secepat mungkin. Kalau you kena GERD peringkat awal lagi senang, baik apple cider vinegar ataupun cuka-cuka lain boleh, cuka kurma, cuka bawah tin, ataupun you pergi ambil betaine hydrochloride. Saya ulang lagi sekali, you dah lupa ni, orang-orang baru cuba copy nota ni, betaine hydrochloride. Dua ni you wajib betulkan dahulu, tengok clear tak you punya GERD ni. Saya ulang, satu apple cider vinegar, ambil sebelum makan, betaine hydrochloride dalam bentuk kapsul, ya, you ambil lebih kurang 2 kapsul betaine hydrochloride, B-E-T-A-I-N-E, betaine. Tolong copy jap untuk kawan-kawan kita kat luar sana, betaine hydrochloride. Tu sampai susah nak nafas, tercungap-cungap rasa, jaga baik-baik. Nombor 2, you kena cari omega 3 supaya hilangkan masalah radangan dalam badan you. Boleh dapat daripada sachainchi oil tu yang kita selalu keluarkan. Lepas tu D3K tu wajib, tak usah melawak lagi dah. Dan ambil minimumnya jumlah sampai 5-10 ribu unit pun tak apa. D3 tu kalau ambil Santera 2 pagi 2 malam, okey. Lepas tu ambil banyak makanan-makanan yang berserat, yang kita boleh ambil daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, ataupun ambil fiber up kalau malas sangat, sebab kita kena jaga bakteria pun. Okey, lagi banyak bergerak daripada duduk, okey. Lepas tu last kali kalau nak tambah, pergi kat farmasi minta Lugol's Iodine. Tak baik juga, dah lama ni GERD ni, ambil Lugol, L-U-G-O-L-S, Lugol's Iodine. Iodine untuk thyroid tu, tapi ambil 1 atau 2 titik saja cukup, jangan ambil lebih, nanti masalah hyperthyroid pula nanti, okey. Anda banyak ambil vitamin C daripada makanan tadi kan, D&D diet banyak supply vitamin C semua, tak payah beli suplemen lagi dah. Dan sekarang tiba masanya last 10 minit saya bagi amalan
yang topik pada malam ini ialah amalan. That means physio. Macam mana kita nak buat waktu kita kena attack, buah tak ada, apple cider vinegar tak sempat nak bancuh. Ini dia cara. Ready? Okey, ambil nota ataupun tengok dulu. Nanti you tengok berkali-kali copy ya. Saya pun nak kena refer dengan nota saya supaya you tak rugi malam ni. Ready? Number 1, baca bismillah dahulu. Lepas tu nanti you ambil tangan you letak kat sini, okey, dan you urut macam tu. Okey. Alright. Naik turun bawah. Lepas tu sampai lebih kurang nak kena bahagian leher tu pun boleh. Tapi jangan sampai tercekik sebab ada ni pembuluh darah kat situ, jaga baik-baik. Okey. Pendek cerita, you kena rub ataupun gosok bahagian papan dada. Tahu papan dada? Sternum ni. Ni kan tulang selangka you. Ni turun macam tu. Ada papan dekat sini. Cuba ketuk tengok. Papan tu you gosok sesedap rasa. Jangan terlalu ringan. Kalau tertekan sikit pun tak apa. You tak akan jadi apa-apa. Jangan risau. Buat je. Okey. Bilangan berapa selalu saya kata? 9, 10. Lepas tu tarik nafas, lepas. Buat belah sana pula. Okey, lagi bilangan 7, 8, 9, 10. Sampai dia panas. Pastikan kena ni sikit ni, 2 ni. Okey. Sampai bawah daripada leher tu sampai you punya papan dada. Ni belajar buat sambilan you tengah kadang-kadang terasa macam GERD tu nak datang balik kan. Cuba buat. Dengar dan tengok dan buat, yang penting. Lepas tu okey, you buat, tengok saya buat ni, ambil tangan kanan dulu. Selalunya kiri kanan pun tak apa, tapi kita kan Muslim ni semuanya start belah kanan. Okey, start belah kanan. Okey. Pastikan you punya tekanan ni kena di bawah leher, pangkal leher tu, atas sikit daripada sternum. Kan ada lekuk dekat situ. Masuk 2 jari you, jari ibu jari dan jari telunjuk tu. Yang ni tekan ke bahagian you punya papan dada. Dan apa you buat ialah tarik nafas, lepas. Bila lepas bunyi boleh tak? Kuat sangat kot, nanti orang rumah sebelah gaduh pula. Tapi buat macam tu je. Berapa saya kata? 10 kali. Ready? Tarik nafas melalui hidung, lepas melalui mulut sambil bunyi H-A-H. Okey, macam kita nak keluarkan nafas tu sebanyak mungkin. Tak kuat pun tak apa, macam tu asalkan dia keluar. Okey, 9, 10. Lepas tu tukar tangan. Okey, rapat. Lebih kurang pangkal leher tu, tekan elok. Okey, rasa sesedap rasa, tarik nafas. Ingat you ada GERD, ada asid semua ni tengah untuk maharaja lela kat belakang tu sakit sangat. You tarik nafas. 9, 10. Ingat bila you tarik tu biar beri sedikit waktu. Jangan itu hyperventilation, very dangerous. You boleh pengsan kalau buat macam tu. Sebab tu you kena dengar dan tengok dan ikut saya buat pelan-pelan. Tengok. Wah, sedap. Memang betul. Kalau you buat betul, rasa lega. Saya sendiri walaupun tak ada GERD, tapi boleh rasa nanti kalau you dapat impact dia. Okey. So itu yang kedua. Yang ketiga ialah ambil jari ni, okey, letak di bawah ulu hati. Tahu ulu hati kat mana? Dia punya ulu tu, dia punya bawah daripada papan dada kita ni, sternum tu ada lekuk ke dalam lembut. Okey, itu dipanggil bahagian belakang tu ada solar plexus. Tak apa, nama tak ingat tak apa, tapi yang penting you ada tempat untuk tekan. Kalau you tekan masih lagi bertulang, berarti itu papan dada you belum lepas lagi. Turun ke bawah sikit lagi, jangan sampai ke perut, sebab itu seterusnya. Sebelum ke perut kita ambil solar plexus ni. Okey, lepas tu you tekan dia. Tekan. Okey, dah tekan belum? Okey, tekan. Lepas tu you buat macam tadi juga. Tarik nafas. Bila you tu, yang ni you lepaskan. Tengok saya buat Boleh perasan tak? Boleh fokus tak? Saya duduk belakang sikit. Boleh nampak kot? Boleh Ready? Ni tekan ke dalam
sakit sikit tapi janganlah manja sangat. Tarik nafas. Nampak jari saya ni lepas. Tak payah buat sampai lepas macam tu. You longgarkan tangan you let go tangan sambil you let go nafas you melalui mulut. Ready, go. Nampak tangan saya tu, yang penting tangan tu. Okey, jari tu, jari masuk dulu. Sembilan, 10. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh kan? Lepas tu you turun ke bawah sikit, bahagian perut pula. Perut tu lebih kurang 3 cm atau 4 cm bawah daripada ulu hati tu, you dah dapat dia. Tapi atas pada pusat, jangan bawah pada pusat. Jaga baik. Bahkan 4 cm atas lagi pada pusat tu. Kita nak betul-betul dia bahagian perut. Boleh nampak ni? Saya rasa you all semua nampak kan? Nak duduk pun boleh, nak berdiri pun boleh. Yang penting you bagi jarak lebih kurang 2 cm masuk ke dalam perut you tu. Tekan, tarik nafas. Pas, nampak tu? Pas. Sebab tu you tak boleh ada kuku panjang wanita. Kalau kuku panjang, I tak tahu macam mana you nak buat. Nak suruh orang lain cucuk ke? Saya tak terfikir pula kalau you kuku panjang nak buat macam mana. You fikirlah sendiri yang penting. Ataupun okey, kalau kuku panjang, you pakai you punya knuckle ni. Apa orang Melayu panggil knuckle ni, cucuk macam tu. Boleh tak? Tapi yang paling bagus ialah penghujung jari you. Nampak ni, 4 jari sekali masuk. 9, 10. Cun tak? Okey. Dan last kali bila you dah buat habis tu semua, you ambil semua 5 jari tu, you urut naik ke atas sampai ke papan dada tu, naik macam tu, buat macam tu. Atau nak buat macam tu pun boleh. Naik bawah, kiri kanan pun boleh. Atas bawah, 2 jari, 5 jari, ataupun asalkan you kejap buat dia tu. Bagi rasa panas daripada atas sampai ke perut. Boleh tak? Panjang sikit ni, lebih kurang bilangan 9, 10. Bila dah habis, berhenti kat tengah-tengah ni dan berhenti, tarik nafas, lepas, tarik nafas, biasa lepas. Tak payah lagi dah. Saya nak you diam je 5 saat. Bila habis tu, ni orang panggil penutup dia. Okey. Tak payah bayar pengkeras apa-apa pun. Relax je. Okey. Lepas 5 saat. Okey, dah siap semua? Alhamdulillah kata, sambil doakanlah. Semua-semuanya mesti doakan. Dalam kepala you, dan Tuhan tu mengerti. You memang memohon yang amat sangat. Tidak daripada sesiapa pun. Cuma Allah SWT sahaja. Kita berusaha. Dan semua ni kalau you tengok, dia ada poin-poin dia yang tertentu. Dari segi yang saya belajar ni daripada Chinese traditional medicine punya konsep. Dan ada kebaikan mereka yang beribu-ribu tahun. Sebahagian daripadanya ada explanation, sebahagian daripadanya kita pakai energy line saja. Maksudnya memang kita boleh baca map dia, peta tenaga-tenaga bila kita urut tu kat mana dia pergi. Jadi mau tak mau, stimulasinya daripada luar tu boleh sampai ke dalam, dan kita mengharapkan you punya GERD akan sembuh secepat mungkin. Cukup dulu saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan you tengok berkali-kali. Saya dah kata tadi, kalau penyakit apa yang you suka, ikut amalan yang saya buat tu, dan kopi elok-elok, buat sampai tak payah tengok nota. Boleh tak? Dan lepas tu ajar pula kawan you. Wah, lagi cun kalau you boleh ajar orang, dan orang kata ya tak yalah, aku rasa adalah improve 30%. Kalau dapat 3-40% pun buat selalu. Lepas 2 minggu lagi 10%, lagi 2 bulan dengan jaga pemakanan kan, jaga diet kan. Saya suruh ambil apa tadi, apple cider vinegar, apa lagi saya suruh ambil betaine hydrochloride, saya suruh ambil apa lagi, sunshine oil, ambil D3K2, dan ambil serat, dan apa, makanan-makanan berbentuk buah dan yang ada probiotik semua tu, termasuklah sauerkraut, semua tu bagus sangat-sangat. Jangan risau. Jangan takut nak ambil benda-benda yang acidic seperti orange, benda-benda nenas, semua tu boleh. Jangan risau. Selalunya orang takut sangat nak ambil benda-benda yang kononnya menggigit tu. Don't worry. Lagi acidic, lagi bagus sebenarnya. You boleh makan. Sebab perut kita, punca utamanya
penyakit GERD ni tak cukup asid dalam badan. Okey. Kalau siapa yang obes, tolong kurangkan berat badan. Siapa merokok, berhenti. Siapa yang berumur, lagi kena pastikan supaya benda ni jangan dibiarkan sebab dia boleh membawa akibat yang buruk. Jangan tunggu sampai berdarah. Boleh pun siapa yang pregnant, kalau lebih sikit ada GERD ni, banyak bersabar, ikut yang saya ajar tadi. Orang diabetes senang juga kena ni. Dan kalau nak makan, jangan terlalu banyak. Orang panggil lahap. Don't eat too much. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan you dapat sesuatu yang jadi teruja, you dapat idea baru macam ni kan. Bagi saya sesuatu yang baru macam ni saya cukup suka. Satu hari saya belajar benda ni, kadang-kadang saya lupa pun nak buat mana atas mana bawah. Saya terus terang, saya bukanlah pandai sangat, tapi saya nak belajar. Maka saya berkongsi pelajaran sebab dia memang ada impact, ya. Okey, jangan lupa kita punya promosi ni masih on, start pada hari ni, ya. Mungkin you tak nampak dia punya harga runtuh tu. Besok saya buat poster lain supaya boleh nampak 2 kali kita potong harga sebenarnya. Mungkin you tak perasan ni. Okey. Namun secepat mungkin, setelah kita tengok hari pertama pun dah ramai tadi order. Takut nanti produk yang you nak tu takut habis. Kita pun kan ujung-ujung tahun ni supplier pun kadang-kadang dia orang malas nak buat baru, dia tunggu tahun depan pula. Cuba, ya. Jangan lupa promosi harga runtuh DND World. Yang lain, saya mendoakan anda hidup bahagia di dunia dan akhirat ke syurga semua. Ya, sebab you pandai apa? You pandai let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.